Yo guys, and welcome to my video. Aku tak tahu kenapa Google sangat teruk kalau nak cakap pasal secretkan dia orang punya projects and buatkan orang lain tak nampak dia punya prototype. Tapi yang ni memang betul-betul teruk. Bukan insider je, tapi dia orang sendiri leak dia orang punya information tu. Mana peminat-peminat Pixel, cuba tekan like dekat dalam video ni sebab kita akan cakap pasal the newest akan launch bulan Oktober ni, Google Pixel 8 dan juga 8 Pro. Dalam video ni aku akan ceritakan beberapa rumors dan juga benda yang dah dikonfirmkan akan masuk dalam Google Pixel punya devices akan datang. So, without wasting any more time, sebab Google macam teruk sangat dia leak dia punya products and orang lain tak pun nak cari pun. Tengok dekat Google je, dah ada dah dia orang punya rumors, leaks dan confirmation features yang ada dalam telefon tu. Now, kita go through satu-satu. Benda pertama yang kita nak cerita dulu adalah dia punya obviously design akan nampak lain sikit berbanding yang sekarang, yang mana aku pakai sekarang ni, Google Pixel 7 Pro. Google Pixel 8 Pro ni sebenarnya dia akan menggunakan design language yang hampir sama sahaja, tapi yang membuatkan dia lain sikit untuk mataku adalah dia orang punya curvature dekat sebelah kiri dan juga atas bawah tu akan nampakkan lebih rounded. Sebagai contoh, sebenarnya bila korang tengok design yang ada dalam Google Pixel 8 Pro ni, buatkan korang nampak macam dia lagi kurang serius and kadang-kadang nampak macam sebuah telefon mid-range, betul tak? So benda itulah yang buatkan aku rasa macam agak turn down sikit, tapi pada masa yang sama suka design yang ada ataupun perubahan yang Google buat. But dia still akan gunakan layout yang sama saja, which is ada dua glass dekat belakang ni dan juga atas kalau korang perasan, and then akan ada camera bar. Perubahan yang agak ketara yang kau akan nampak dalam Google Pixel 8 Pro adalah dia punya camera bar dekat bahagian atas ni, yang mana kita tak akan dapat lagi separate camera untuk dia punya camera bar. Dekat sini kau akan nampak dia punya camera cutout tu akan lebih berbeza daripada yang sekarang, sebab dia orang dah satukan daripada 3 kamera tu kepada satu lensa sahaja. Sebelum ni dia separatekan antara kamera ultra wide dan juga wide daripada dia punya telefoto. Sekarang telefoto dah sekalikan dengan kamera utama dia. Main reason dia mungkin sebelum ni Google nak bagi tahu dekat semua orang yang dia orang start ada telefoto, tapi once next generation benda tu tak penting sangat dan semua orang dah tahu, dia satukan menjadi satu so that dapat design yang lebih cantik dan tak serabut berbanding yang sekarang ni yang mana ada a few lubang untuk korang tengok. Tapi dekat camera bar tu korang akan nampak ada satu bulat sensor yang agak aneh. Ya, kalau ikutkan dekat situ akan ada flash camera, tapi dekat situ kau akan nampak ada satu bulat yang kosong. Dekat situ sebenarnya terletaknya sensor temperature. Dalam video yang Google leak sendiri tu juga akan ada cara untuk guna temperature sensor tu dekat badan korang. Dekat sini aku persoal juga sama ada actually kita boleh guna untuk macam room temperature dekat luar ke, ataupun untuk gunakan on the surface macam kulit kita ni untuk tahu berapa suhu badan. Tapi yang ni clearly dia tunjuk macam mana nak gunakan dekat badan kita. So dekat sini kau boleh nampak dia scan dekat atas dahi tu mengikut certain measurement. So daripada tengah beralih ke tepi. Boleh kata ni first time aku tengok orang ukur temperature badan macam tu. Yang lain semua macam dekat dahi je. Mungkin nak lagi accurate mungkin. Yang baru juga dekat sini adalah warna yang dipilih oleh Google sendiri untuk promote Google Pixel 8 Pro. Dekat sini ada 3 pilihan color, that is porcelain, sky dan juga licorine. So licorine warna hitam, ya, porcelain tu warna putih lah basically, dan sky adalah warna biru kalau tak silap aku. So ni adalah 3 color yang orang kata promote Google Pixel 8 Pro. But to me dia tak ada warna yang menonjol untuk promote Google Pixel ni. Kalau tak, sebelum ni ada warna orange, ada warna biru, ada warna hijau. So dekat sini dia macam lebih matang and lebih subtle untuk pilihan-pilihan yang ada. Pendek kata, dia nampak lebih professional lah. Dia tak menonjol sangat, dia macam under the radar sikit. Now kita cakap pasal penawaran kamera dia pula dalam Google Pixel 8 Pro. Mungkin korang akan cakap dia akan menggunakan sensor yang sama sahaja. Betul, tapi tak semua. So untuk dia punya main sensor, dia akan still pakai 50 megapiksel, yang mana kau boleh tangkap gambar yang orang kata sharp. And then kalau kau kena dia punya telefoto, akan pakai 48 megapiksel juga. Tapi untuk dia punya ultra wide lens, akan gunakan sensor yang ada pada Google Pixel 7, yang akan satukan pada version Pro Pixel 8 ni akan menggunakan 64 megapiksel. Sebelum ni dia pakai 12 megapiksel. So it's a huge upgrade untuk dapatkan ultra wide tu lagi detail. Feature dia pula akan ada dua
benda yang korang akan nampak. Satu adalah night sight untuk video recording. So sebelum ni kalau nak tangkap gambar biasanya malam je kan, akan nampak lawa. Tapi kali ni akan fokus dekat video juga. So aku actually ada juga rakam at night time, tapi bukan selalu. But usually kalau malam aku lebih suka tangkap gambar. Lepas tu ada juga video yang Google sendiri leak, that is audio magic eraser. So kalau kau rakam tengah berjalan dekat luar, akan dengar bunyi kereta, bunyi angin dan sebagainya kan, dia akan buatkan video korang tu denoisekan audio. So supaya bunyi angin, bunyi jalan, bunyi enjin kereta tak mengganggu percakapan time rakam dekat luar contohnya. So itulah feature yang aku sangat looking forward dan berguna sangat-sangat untuk orang yang tak edit video dalam laptop. Alright, sekarang kita cakap pasal dia punya prosesor pula dekat sini. Google Pixel 8 Pro ni akan menggunakan prosesor daripada dia orang sendiri, Google Tensor, tapi kali ni Gen 3. Basically nama dia adalah Google Tensor G3, that is third generation. Tapi kalau mengikut apa yang dah leaks, dia akan menggunakan core count yang agak aneh, that is 9 core dengan satu performance core, dan dia naikkan clock speed tu untuk, yelah, bila kau ada satu je core untuk buat performance, so dia naikkanlah dia punya clock speed tu untuk buat task yang lagi high demanding. Tapi ada satu benda juga yang caught my eye, that is kebolehan untuk ada AV1 encoding. Kalau ikutkan tengok dekat prosesor yang lain, Snapdragon contohnya, belum lagi ada option ada AV1 punya encoding tu. And then untuk dia punya prosesor still akan pakai 12GB. Tinggi dah 12GB, takkan nak tinggi lagi kan. Benda yang baru dekat sini adalah dia punya kelajuan memori ataupun jenis memori yang akan digunakan dekat Google Tensor G3, that is UFS 4.0. Sebelum ni dia punya read, sequential read tu boleh kata dalam 2.1 Gbps. So sekarang ni dia akan naik sampai 4.2. Nampak tak betapa lajunya memori? Basically dia 2 kali ganda lagi laju daripada yang currently. So sepatutnya semua benda dapat proses dengan laju, buka apps pun laju, dan multitask pun tak ada masalah sangat. Lepas tu macam biasa, bila korang pakai telefon daripada Google akan dapat the latest, dan Google juga akan rasmikan Android 14 dalam Google Pixel 8 Pro. So dekat sini dia akan pakai Android 14 basically dengan feature-feature yang dia sembunyikan sebelum ni dan akan ada dalam Google Pixel 8 Pro. Ada a few features yang sebelum ni aku dah cakap dah, contohnya macam dia punya clock tu, jam tu dah tukar. Ada a few features yang dalam ni dah start ubah. Aku akan tinggalkan link dekat bawah untuk korang tengok semua features yang dah leak dalam Android 14. But apa yang aku dapat find out juga adalah Google kemungkinan akan bagi korang tengok battery health feature dalam Android 14 ni. So dekat sini korang boleh tengok dia punya cycle count, battery health, berapa persen dan sebagainya. So tu adalah benda yang bagus untuk tahu macam mana performance korang punya battery sendiri bila dah pakai pada masa orang kata cukup lama lah. This is a good feature kalau ikutkan. Nak tahu tak apa lagi yang good feature? Katanya Google akan naikkan dia punya support OS, software OS update tu sampai 5 tahun. Sebelum ni 3 tahun sahaja. Lagi kurang daripada Samsung punya telefon flagship. Mungkin. Nanti kita akan tengok. In terms of screen, tak ada perubahan sangat. Still pakai 6.7 inci dengan LTPO screen, 120Hz. Tapi keterangan skrin dia akan dinaikkan sampai 1600 nits. Sebelum ni hanya 1000 saja, which is to me macam okey je, bagus je, tak ada masalah pun. Tapi bila dah naikkan akan buatkan kau punya mata tu selesa bila nak tengok dekat luar dia punya skrin ni. Dan katanya juga mengikut render, dia punya skrin tu dah lagi flat daripada yang sekarang. Sekarang ni nampak macam curvy sikit, tapi yang tu dia dah eliminate. Cumanya curve dekat bahagian sisi sikit je, tapi tu bukan bahagian skrin. Dia lebih kepada bahagian bezel yang ada dalam Google Pixel 8 Pro tu. Benda yang berubah sikit-sikit adalah dia punya bateri contohnya. Kalau ikutkan tak berubah sangat pun, still dalam 5000 mAh mark, tak ada masalah. Yang aku nak sangat tengok berubah adalah dia punya charging speed. So dekat sini dia akan naikkan sampai 27 watt. Sebelum ni hanya 23 watt sahaja proprietary untuk Google Pixel punya charger. Kali ni dia naikkan sampai 27 watt, and aku looking forward untuk tengok berapa kelajuan dia. Walaupun aku cakap dia punya wattage tu naik sikit je. To me naik sikit pun tak ada masalah. Janji naik setiap tahun. Tu je aku nak. Bukan harga lah yang naik, wattage yang naik tu bagus. Other than that, ada satu rumours lah yang caught my eye, that is desktop mode. Sebelum ni Google Pixel pernah dirumorskan dapat bagi feature desktop mode dalam Android 12 kalau tak silap aku. So dekat situ semua orang hype about it, tapi senyap. Aku tak tahu kenapa. And sekarang katanya Google akan introduce that feature sebab dah matang, and diorang dapat figure out macam mana nak guna
desktop mode dalam, ataupun sepatutnya guna desktop mode dalam sebuah telefon. Kalau tak, dia orang kalah lah dengan innovation yang Samsung buat kan dekat dia punya DeX mode tu. So dekat situ memang tak ada orang dapat kalahkan. So far Google nampak feature tu berguna, so dia orang introduce dekat Google Pixel mungkin pada Oktober ni. Persoalannya dekat sini adalah bila Google akan launch dia orang punya new series Google Pixel 8. Google dah hantar invitation untuk pergi ke event tu 4 Oktober ni. So wait for that. Dan kita akan dapat obviously iPhone dulu lah, sebab sekarang tengah hype tentang iPhone. Google Pixel pun ada juga peminat je. So tekan like, mana peminat Google, aku nak tengok juga. Macam biasa guys, leave a like, subscribe. So me keep smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye. Benda yang aku agak kecewa dengan design Google Pixel 8 and 8 Pro ni adalah dia tak follow design yang ada dalam Pixel 4. Sebab Pixel 4 dia punya camera bar ni lain tau. Dia dah separate daripada dia punya besi ataupun rangka ni, tepi ni. Dia tak bersambung basically. Tapi dekat Pixel 8 Pro dia still bersambung dan tak synchronize dengan design Pixel series. Tu je yang aku boleh cakap. But dia bukan satu design yang orang notice sangat, and nampak pun dah tahu tu adalah Google Pixel. Tu yang penting sebenarnya.